satu musibah yang berkaitan dengan kemalangan. Sidang hadirin mukminin, yang pertamanya kita perlu melihat apa yang disebut di dalam Al-Quran apabila sesuatu musibah itu menimpa kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Antaranya ialah walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala menyebut tentang Dia akan menguji kita dengan pelbagai ujian. Antaranya ialah ujian ketakutan, ujian kelaparan, ujian kehilangan sebahagian daripada harta benda, ujian yang berkaitan dengan terkorbannya jiwa sebahagian daripada kita ataupun keluarga, ujian yang berkaitan dengan hasil tanaman buah-buahan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama, di hujung ayat itu Allah Ta'ala menyebut bahawa wabasyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada golongan yang sabar di atas ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas hambanya. Selepas daripada itu, surah Baqarah juga ayat 156. Tadi ayat 155. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua dalam Al-Quran. Dalam ayat yang seterusnya, ayat 156, Allah Ta'ala menyebut alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala menyebut bahawa golongan yang ditimpakan, yang tertimpa ke atas mereka sesuatu musibah, qalu, lalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini, kami ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, kenapa Allah Ta'ala menyebut tentang perkara seperti ini apabila Dia menimpakan sesuatu musibah? Kerana dalam konteks kehidupan kita sebagai seorang hamba, ini disebut sebagai ibtila. Ibtila maknanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang Melayu kita sebut bala bencana. Bala ini ataupun dalam pengajian Islam kita sebut sebagai ibtila. Ujian daripada Allah Ta'ala ini, dia agak berbeza daripada kefahaman biasa kita orang-orang Melayu. Kita orang Melayu bila sebut bala, kita merujuk kepada benda yang negatif, iaitu contohnya bila kita meniaga, kita rugi hari ni, kita kata bala lah. Kita dapat penyakit, kita kata bala. Kemalangan kita sebut bala. Sedangkan konsep ibtila dalam Islam, dia tak semestinya perkara negatif. Perkara positif juga disebut sebagai bala ataupun ibtila, ujian daripada Allah Ta'ala. Kekayaan adalah ibtila, ujian daripada Allah. Kaya adalah ujian, miskin juga adalah ujian. Tengok siapa yang dapat melepasi ujian Allah Ta'ala. Orang hina kita, orang kutuk kita macam-macam, ibtila. Pada masa yang sama orang puji kita, orang agung-agungkan kita, orang punyalah kagum dengan kehebatan kita, itu juga adalah ibtila daripada Allah Ta'ala. Siapa yang takabur, siapa yang ujub, siapa yang suka mendengar pujian, dia kagum dengan diri dia, maka dia gagal dalam ujian ibtila dalam bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Sama sebagaimana penyakit dan kesihatan. Sihat juga ujian, ibtila daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka satu orang, contohnya tuan-tuan, dia tidak bersalah, tapi kerana ada konspirasi dan sebagainya menyebabkan mahkamah mendapati dia bersalah, itu juga adalah ibtila daripada Allah Ta'ala. Ataupun satu orang, dia tak patut dapat benda yang dia dapat pada hari ini, tapi banyak sangat kebetulan yang berlaku sehingga menyebabkan dia mendapat pelbagai rezeki, maka itu juga ibtila. Samalah juga dengan apa yang berlaku kepada pesawat MH370 ini tuan-tuan sekalian, itu juga ibtila daripada Allah Ta'ala. Maka Imam Ibn Katsir tuan-tuan sekalian, dalam tafsir beliau mengatakan bahawa benda yang berlaku ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menyebut satu-satu, antaranya kelaparan. Allah Ta'ala menyebut tentang kehilangan nyawa yang berlaku di kalangan kaum keluarga kita, ataupun kehilangan nyawa di kalangan orang yang kita sayang, yang kita kasih. Kita sayang sangat dekat adik-beradik kita, ataupun dekat anak kita, ataupun ayah mak kita, lalu Allah Ta'ala tarik dengan cara kemalangan contohnya. Maka itu cara Allah Ta'ala menguji hamba dia. Maka bila Allah Ta'ala menguji hamba dia, apa yang disyorkan oleh Al-Quran, oleh Allah Ta'ala kepada kita ialah dengan menyebut inna lillah, kita ni milik Allah Ta'ala. Lepas kita sebut inna lillah, kita sebut wa inna ilaihi raji'un, kita ni kembali kepada Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Nombor satu tuan-tuan sekalian, itu satu ucapan untuk menenangkan diri kita di atas keresahan yang menimpa kita lantaran daripada ujian yang begitu hebat yang berlaku kepada kita. Itu nombor satu. Sebab itu orang yang beriman, dia tak akan bunuh diri tuan-tuan, walau sehebat mana penderitaan yang dia alami, dia tak akan bunuh diri, kerana dia mengetahui bahawa itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala, dan dia tidak akan menyalahkan pencipta dia di atas kesusahan ataupun ujian yang ditimpakan kepada dia. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki ni, inna lillah, semua tu milik Allah Ta'ala. Sampai tahap jantung yang berdegup ini tuan-tuan, yang mengempam darah, otak yang ada dalam tempurung kepala kita ini juga adalah milik Allah Ta'ala. Kita tidur, kita tak sedar tuan-tuan, jantung tetap mengempam darah dengan kuasa daripada Allah Ta'ala tanpa kita sedar. Maka saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, lepas tu kita kata wa inna ilaihi raji'un, kita ni kembali kepada Allah Ta'ala. Bila kita kembali kepada Allah Ta'ala, apa preparation yang kita nak kena buat tuan-tuan? Kita kena pastikan bahawa kita adalah hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala redha. Sebab kita nak jumpa dia. Bila kita nak jumpa dia, kita kena pastikan bahawa kita ni, bila kita jumpa dia, Allah Ta'ala akan terima kita. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, antara yang diajarkan kepada kita bila berlaku sesuatu musibah kepada kita, antaranya ialah memperbanyakkan istighfar dan taubat kepada Allah Ta'ala. Astaghfirullahal azim, kan? Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nombor satu, kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, kita membesarkan Allah Ta'ala, mengagungkan dia, menyebut sifat dia Hayyu Qayyum. Lepas tu kita menyebut apa dia? Kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Orang Melayu sebut kifarat. Dalam pengajian Islam kita sebut kafarah, penebus dosa, benda yang berlaku pada kita. Maka tuan-tuan, bila tuan-tuan sakit contohnya, ataupun tuan-tuan meniaga rugi contohnya, ataupun tuan-tuan kerja di kilang-kilang tutup umpamanya, antara benda yang kita nak kena ajar diri kita ialah tanya diri kita, apa dosa yang aku pernah buat kepada Allah Ta'ala, supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala redha. Tanya, apa dosa yang aku buat? Kita cek satu-satu. Hari-hari dosa apa yang aku duk buat, yang aku mesti ubah, yang aku mesti bertaubat. Wa atubu ilaih, yang aku mesti bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sama juga tuan-tuan, kita meniaga, bila kita rugi, kita kena cek. Mungkin cara kita dapat perniagaan tu cara yang salah, ataupun
Apa mungkin kehidupan rumah tangga kita abai, kita tak didik anak isteri? Ataupun ada perilaku-perilaku yang lain? Sama dengan kerajaan, tuan-tuan. Bila berlaku sesuatu musibah, mata wang jatuh umpamanya, ekonomi negara merosot, berlaku kemalangan yang selama ni tak pernah berlaku, yang dulu yang besar tahun 77 contohnya di Tanjung Ru umpamanya, ataupun di Sabah yang sekali dua yang berlaku tu, tiba-tiba berlaku satu benda yang sangat menggerunkan kita sehingga boleh menjejaskan industri penerbangan negara contohnya. Maka sebagai pemimpin negara, dia kena tanya diri dia, apakah dosa yang aku buat selama ni? Sebagai rakyat, kita kena tanya diri kita, apakah dosa yang aku buat selama ni? Kadang-kadang kita ni kerana bodek lebih, kan? Bodek lebih. Kita kena cek, apakah aku ni aku ikut cara Islam ataupun aku mengabaikan ajaran Islam selama ni. Mas umpamanya, bila berlaku benda-benda macam ni, tuan-tuan, dia kena cek diri dia, syarikat dia, apa dosa yang dia buat kepada Allah Ta'ala. Itu cara dia. Bukan masa ni, tuan-tuan, kita nak salahkan siapa-siapa. Tak, kita bukan nak salahkan siapa-siapa, tapi itu cara kita muhasabah, supaya setiap ibtila, setiap ujian tu, lepas sahaja ujian tu, kita sentiasa menjadi orang yang lebih baik. Daripada satu ujian, kita lebih baik, satu ujian lebih baik. Itu cara kita mendaki maqam yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Maka bagi Mas, kalau dia rasa dia ada buat silap dengan Allah Ta'ala, umpamanya menghidangkan arak kepada para penumpang, dia kena ambil daripada peristiwa ni sebagai satu langkah untuk dia buang amalan yang macam tu. Kalau selama ni pakaian pramugari dia, sedangkan pramugari penerbangan lain boleh pakai seluar elok-elok, kenapa pramugari sebuah negara Islam, tuan-tuan, kita mendabik dada kita sebagai sebuah negara Islam? Dalam artikel 3 Perlembagaan Negara menyebut Islam is the religion of the federation. Islam ni agama persekutuan. Tiba-tiba tengok pramugari daripada sebuah negara yang Islam tu adalah official religion, tiba-tiba sekali dia langkah terbelah sampai ke paha, dua kali langkah terbelah sampai ke paha. Adakah itu satu negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi? Maka dia kena cek. Sebagaimana yang saya sebut, tuan-tuan, kita bukan nak salahkan sesiapa, tapi itu cara. Bila ibtila, ujian Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita cek kita buat salah apa, maka itu sebagai kifarat ataupun kafarah, sebagai penembus dosa. Dan setiap kali melepasi ujian itu, kita bertambah baik, makam kita, darjat kita menjadi semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sidang hadirin mukminin, berbalik kepada sambungan daripada perbincangan kita semalam, tuan-tuan sekalian. Sebagaimana yang kita sebut, tuan-tuan sekalian, bahawa perbicaraan yang berlaku dan juga keputusan yang dibuat oleh mahkamah ke atas Datuk Seri, tuan-tuan sekalian, adalah satu perkara yang kita perlu bincang, sama ada ianya dilakukan sesuai mengikut undang-undang sivil atau undang-undang syariah. Kita nak banding tengok, adakah undang-undang sivil kita buat cara elok dan undang-undang syariah pun kita patuh. Kita nak tengok, tuan-tuan sekalian. Yang pertamanya, tuan-tuan sekalian, sambungan daripada semalam, tuan-tuan sekalian, ialah kalau tuan-tuan tengok, antara perkara yang agak menghairankan kita ialah kerana mahkamah begitu cekap dalam kes ni. Habis sahaja penghujahan, terus mahkamah buat keputusan. Tuan-tuan tak rasa pelik? Kan? Sedangkan siapa yang biasa pergi mahkamah, sama ada tuan-tuan sebagai lawyer, sebagai plaintiff, sebagai defendant, sebagai litigant yang terlibat dalam kes-kes mahkamah, tak kira lah kes apa, tuan-tuan boleh tengok macam mana setiap kali pergi mahkamah dengan tangguhnya, dengan tangguh, habis perbicaraan tangguh pula, lepas tu mitigasi, lepas tu tangguh pula. Tiba-tiba dalam kes ni mereka sangat cekap. Jadi kita puji, tuan-tuan, cekap ni. Tapi bila cekap yang di luar daripada kebiasaan ini menimbulkan tanda tanya. Baik, menimbulkan tanda tanya. Muslimin muslimat sekalian, antara poin seterusnya selain daripada yang kita sebut semalam, pada malam ni yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan sekalian ialah berkenaan dengan saksi yang mengendalikan barang kes tersebut.
Baik, barang kes tersebut yang kita cerita semalam tuan-tuan sekalian, dia melibatkan, minta maaf tersebut, dia melibatkan sampel air mani. Sampel air mani itu disimpan oleh seorang pegawai polis, nama dia Judy Pereira. Judy Pereira ni tuan-tuan sekalian, dia ada satu isu. Baik, sebelum saya ulas tentang dia tuan-tuan sekalian, sampel tersebut dia ada 3 DNA. 3 DNA. Baik. Untuk pengetahuan tuan-tuan, air mani itu dijumpai di dalam, saya tak tahu nak sebut bahasa yang sedap sikit apa dia. Tak apalah kot, dah kita dah sebut kan, malam ni kuliah kita 40XX. 40XX kita dah sebut dah. Tak apalah, saya sebut sikit. Dijumpai pada kemaluan belakang, sedap sikit kita sebut, pada kemaluan belakang pengadu. Di mana tuan-tuan sekalian? 4 cm. Kedalaman tu 4 cm. Dalam 4 cm kan? Nanti tuan-tuan balik kat rumah, ambil ruler anak, ambil pembaris anak, tengok 4 cm tu panjang mana. Dia punya kedalaman daripada permukaan kemaluan belakang itu sampai ke dalam lubang tu, dia dijumpai pada kedudukan 4 cm daripada luar tu. 4 cm. Nanti tuan-tuan tengok, cek dekat rumah. Baik, 4 cm. Maka bila kita ambil cecair tersebut tuan-tuan, yang disebut sebagai air mani, kita nak tahu air mani itu milik siapa, kan? Nak tahu air mani itu milik siapa. Bila kita ambil air mani itu, bila ditunjuk kepada mahkamah, tiba-tiba masalah dia, air mani itu ada 3 DNA. Ada 3 DNA. Yang pertama DNA siapa tuan-tuan? DNA pengadu tu sendiri, Saiful tu sendiri. Nombor 2 DNA Datuk Seri. Nombor 3 DNA yang tidak diketahui siapa dia. Jadi agak-agak tuan-tuan lah, berapa orang yang meliwat si Saiful ni? 3 orang tuan-tuan sekalian. Kalau ikut DNA lah, kalau ikut DNA. Yang pertama siapa dia? Dia sendiri liwat diri dia. Macam mana dia liwat, kita pun tak tahu tuan-tuan sekalian. Ini antara benda yang ditimbulkan dalam perbicaraan. Kita nak tahu macam mana sampel tersebut dicemari. Sampel tersebut dicemari. Saya dah cerita kepada tuan-tuan semalam bagaimana pengalaman saya sendiri mengendalikan kes yang melibatkan barang bukti yang ada dalam kotak. Kotak tersebut saya dah cerita kepada tuan-tuan bagaimana kotak tersebut ada lubang. Sebab mungkin kerana air campur dengan anak-anak dan sebagainya, dia berlubang. Buang kes tuan-tuan. Sebab dia tak boleh diganggu bukti itu. Tak boleh diganggu. Tiba-tiba dalam kes ni, sampel cecair tersebut ada DNA 3 orang. Bila DNA 3 orang, maka itu yang menimbulkan persoalan. Kalau sampel tadi, kalau barang kes tadi tuan-tuan tidak boleh dijaga dengan baik oleh pegawai penyiasat, bagaimana kita nak yakin bahawa barang kes tadi adalah barang kes yang benar-benar datang daripada kemaluan belakang si pengadu? Saya dah cerita semalam kepada tuan-tuan, tugas mahkamah dalam ajaran Islam ialah mencari ruang, mencari syubhah, sebarang keraguan untuk membebaskan si pesalah, si tertuduh. Maka kalau ada keraguan, kita kena buang kes. Sebab hadis riwayat Imam Tirmizi yang mengatakan bahawa lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Maknanya kita tak mau kalau tersilap menghukum orang yang tidak bersalah. Sebab itu dalam ajaran Islam, dalam undang-undang syariah, berdasarkan amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada keraguan je tuan-tuan sekalian, maka dibuang kes tuan-tuan sekalian untuk menjaga supaya mahkamah tidak tersilap menghukum orang yang tidak bersalah. Macam mana pula satu DNA yang tak dikenali ni boleh ada dalam sampel tersebut? Yang tu pun perlu dijawab. Ke ada pula satu ekor jin ifrit tumpang? Itu yang kita nak tahu.
Dia kata dia bukan seorang homoseks, tapi kenapa ada satu lagi DNA yang tidak dikenali pada cecair tersebut? Ada satu hamba Allah, dia kata, dah itu air mani. Dia kata, nak ambil kat mana? Mesti air mani Datuk Seri, dia kata. Tuan-tuan sekalian, masalahnya ialah dia kena buktikan dulu bahawa itu ialah air mani Datuk Seri. Tapi kalau air mani tadi tuan-tuan ada 3 DNA, maka itu menimbulkan keraguan. Betul tak? Itu menimbulkan keraguan. Kalau DNA daripada air mani itu menunjukkan bahawa satu orang yang milik Datuk Seri, maka itu kita faham, kita setuju. Tapi masalahnya berlaku pencemaran, berlaku gangguan terhadap barang kes tersebut, menyebabkan tuan-tuan sekalian, bukan sahaja dalam ajaran Islam, malah dalam undang-undang sivil pun tuan-tuan sekalian, bila berlaku benda yang macam ni, dia kena buang kes. Apatah lagi yang kita cerita semalam, apabila berlakunya penyimpanan barang kes tersebut bukan di tempat yang sesuai, dia simpan dalam laci dia tuan-tuan. Dia simpan dalam laci dia, pegawai penyiasat ni, sedangkan kes tu kes berprofil tinggi, kes berprofil tinggi. Kecuaian yang macam tu kita tak boleh terima, kita tak boleh terima. Itu satu contoh tuan-tuan sekalian. Baik, berbalik kepada saksi tadi tuan-tuan sekalian, Pereira tadi tuan-tuan sekalian, satu orang nak jadi ceritanya, muslimin muslimat sekalian, dia telah didapati sebagai seorang saksi palsu dalam kes lain. Bukan kes ni, dalam kes lain dia telah didapati sebagai seorang saksi pembohong, saksi dusta, liar. Dia bercakap bohong dalam satu perbicaraan di hadapan satu suruhanjaya. Kebetulannya peguam yang mengendalikan kes tu, hak lawan dengan Pereira ni tuan-tuan sekalian, adalah Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah tu sendiri. Maknanya Tan Sri Syafiq itu sendiri tuan-tuan sekalian, dia mengendalikan kes, dan dalam kes yang dia kendalikan itu, Pereira itu tuan-tuan sekalian didapati sebagai saksi pembohong dalam kes tersebut. Jadi bagaimana tuan-tuan sekalian, tiba-tiba satu orang pegawai penyiasat polis yang telah didapati menjadi seorang saksi bohong dalam satu kes tuan-tuan sekalian, tiba-tiba diberikan amanah menjaga satu barang kes yang berprofil tinggi. Tak pelik? Tak pelik? Kita belajar hadis kan? Kita belajar hadis. Kalau seorang perawi itu dikenali sebagai perawi yang pernah ataupun sifat dia suka berdusta ataupun pernah berdusta, cakap bohong, tokok tambah hadis dan sebagainya, boleh terima tak hadis dia? Tak boleh terima hadis dia. Dalam kesaksian pun tuan-tuan sekalian lebih kurang sama, iaitu kalau satu orang dia ada track record dia ada sejarah lampau dia, pernah didapati berbohong, maka orang yang macam ni dia punya keboleh percayaan pada diri dia itu, sama ada kita boleh percaya ataupun tidak kepada dia, boleh dipertikaikan. Maka sebab tu tuan-tuan sekalian, dalam kes yang macam ni, apabila pegawai penyiasat tersebut dia pernah didapati menjadi liar, menjadi pendusta, pembohong dalam kes yang lain, maka itu sudah pun cukup untuk menyatakan bahawa ada keraguan dalam kes berkenaan. Tapi sebagaimana yang kita tengok tuan-tuan sekalian, kes itu tetap diteruskan sehingga menyebabkan Datuk Seri kita didapati bersalah. Baik, ada orang tanya tuan-tuan sekalian, dia kata apabila Datuk Seri dihukum, dipenjarakan 5 tahun. Baik, dalam sistem negara kita tuan-tuan, apabila seseorang tu didapati bersalah, dia boleh merayu kepada satu lagi mahkamah, yang tu mahkamah yang paling tinggi dan yang terakhir, yang kita panggil Federal Court, Mahkamah Persekutuan. Federal Court ni mahkamah persekutuan, dulu nama dia Supreme Court, Mahkamah Agung. Itu nama dulu, sekarang nama dia Mahkamah Persekutuan. Maka dia boleh merayu sampai ke peringkat Mahkamah Persekutuan, dan di peringkat Mahkamah Persekutuan akan ditentukan tentang nasib dia selepas itu. Baik tuan-tuan sekalian, dalam kes yang berlaku semalam tuan-tuan sekalian, 3 orang hakim
Tiga-tiga orang ni tuan-tuan sekalian, dia sepakat mendapati Datuk Seri ni bersalah. Ini menambahkan kita rasa pelik, sebab banyak isu dalam kes tersebut yang menimbulkan tanda tanya, tapi macam mana semua hakim ni sepakat mendapati Datuk Seri ni bersalah. Sebab tu kita selalu menyebut bahawa jikalaulah hakim, institusi kehakiman diletak di bawah jabatan Perdana Menteri, tuan-tuan sekalian, ini menimbulkan banyak masalah, kerana sepatutnya hakim ni dia berpisah daripada eksekutif, dia berpisah daripada menteri, dia tak boleh duduk sekali, dia tak boleh kehakiman ni dia ada menteri, tak boleh. Sebab bila kehakiman ni dia ada menteri, tuan-tuan sekalian, bermakna hakim-hakim ni dia duduk di bawah menteri. Bila dia duduk di bawah menteri, apa jadi tuan-tuan? Tuan-tuan tengok wawancara RTM 1 dengan Tan Sri Rahim Noor. Tengok. Oh, tuan-tuan memang tak tengok TV bagus, sebab sibuk kuliah kan. Habis-habis kuliah apa semua, ada ceramah lagi tengah malam, balik baca Quran, tidur. Itu bagus. Tak. Baik. Kalau tuan-tuan tengok minggu lepas, kalau saya tak silap, wawancara antara Tan Sri Rahim Noor dengan RTM 1. Dia menceritakan bagaimana satu peristiwa dia dipanggil oleh apa, Tun ke sekarang ni, Musa Hitam. Tun ke sekarang? Tun ke Tan Sri? Saya pun tak pasti, Tan Sri kot ataupun Tun. Musa Hitam, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan tengok wawancara tersebut, tuan-tuan bayang, dia kata dia pada masa tu dia adalah ketua polis Selangor ataupun ketua polis Kuala Lumpur pada masa tu. Dia dipanggil, tuan-tuan sekalian, untuk dicalonkan sebagai bos dalam cawangan khas. Dia kata bila dia berjumpa dengan Musa Hitam, dia kata dia menggeletar, dia kata dia menggeletar. Cuba tuan-tuan bayang macam mana pegawai tinggi polis menggeletar berjumpa dengan ahli politik. Sepatutnya ahli politik menggeletar jumpa polis, betul tak? Itu sepatutnya. Sebab apa? Sebab polis boleh tangkap menteri kalau menteri itu rasuah, kalau menteri itu menyeleweng. Tapi dia terbalik. Polis ni yang akan menjadi bos nombor 1 dalam cawangan khas, dia yang menggeletar jumpa dengan Musa Hitam. Ini yang jadi masalah, tuan-tuan. Ini yang jadi masalah. Sebab itu kita menyebut bahawa institusi kehakiman, penguasaan dan sebagainya, kalau boleh, tuan-tuan, tidak boleh ada campur tangan pihak menteri, ahli politik, kerana itu akan mengganggu kemuliaan institusi berkenaan, sehingga menyebabkan, tuan-tuan sekalian, ada bias ataupun ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku apabila golongan menteri ini dia campur tangan dalam perlantikan hakim dan sebagainya. Baik, sidang hadirin mukminin, antara perkara yang dipertikaikan dalam kes ini, muslimin muslimat sekalian, ialah bagaimana yang kita sebut tadi, ialah berkenaan dengan sikap pegawai pendakwaan dalam kes ini, sehingga akan menyebabkan, tuan-tuan sekalian, penyimpanan barang kes tadi berlaku apa yang disebut sebagai terputusnya rantaian apa ni, keterangan, chain of evidence. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan macam ni. Barang kes diambil daripada kemaluan Saiful. Siapa yang ambil? Satu orang pegawai polis. Lepas tu dia simpan dekat mana? Kan, dia simpan di mana? Kita nak tahu tu dia simpan dekat mana, lepas tu dia kunci, berapa lama dia simpan dan sebagainya, sampai kepada barang kes tadi dapat kepada doktor. Tapi dalam kes ni, tuan-tuan sekalian, dia berlaku break ataupun terputusnya rantaian keterangan. Undang-undang sivil ni, tuan-tuan, ini benda agak teknikal, tapi saya cerita sikit kepada tuan-tuan. Undang-undang sivil ni dia sama dengan undang-undang syariah, dia tak boleh ada keraguan. Kita nak tahu bahawa barang kes tu bila kawan tu terima, dia simpan di mana, lepas tu dalam peti besi dan sebagainya, lepas tu sampai kepada doktor. Dalam kes ni, tuan-tuan, dia simpan kat mana? Dalam almari, laci dia, dalam laci dia. Dia tak simpan di tempat yang betul-betul selamat.
Maka itu antara perkara yang dibangkitkan dalam kes ni. Baik, kalau tuan-tuan ingat, satu masa dahulu berlaku pembunuhan satu orang gadis Melayu Islam. Kalau tuan-tuan masih ingat, bekas pelajar UiTM. Apa nama dia? Apa nama dia? Norita. Norita, kalau tuan-tuan masih ingat kes tu. Baik, dalam kes Norita, tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Mula-mula maklumat ni tuan-tuan tak payah pergi tengok kepada notes of evidence, tak payah pergi tengok nota keterangan. Cukup dengan tuan-tuan baca surat khabar, tuan-tuan boleh tengok dalam surat khabar. Tapi orang Melayu kita, tuan-tuan, ataupun rakyat biasa ni, dia tak baca sampai habis. Dia baca lebih kurang ataupun part-part yang dia nak baca je. Dia tak buat analisa dan dia tak tahu apa yang berlaku. Maklumat yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan ni ada dalam surat khabar, bukan saya ambil daripada nota keterangan. Dan surat khabar pun ada, apatah lagi dalam nota keterangan. Sudah tentu lebih daripada itu ada, tuan-tuan. Apa yang berlaku? Siapa yang mula-mula jumpa mayat Norita? Siapa yang mula-mula jumpa mayat Norita? Housemate dia, betul tak? Apa dia housemate bahasa Melayu? Rakan serumah. Ustaz ni bahasa Melayu pun out ni. Rakan serumah dia, kan? Dalam rumah dia, kondo dia tu ada beberapa bilik. Jadi kawan tu ada satu bilik, kawan dia ni pula ada satu bilik. Jadi kawan sebilik dia, kawan satu rumah dengan dia ni, balik ke rumah, balik ke kondo dia, dia orang ni yang mula-mula jumpa mayat Norita tu. Bila dia jumpa mayat Norita, tuan-tuan sekalian, dia jumpa mayat Norita dalam satu posisi tertentu. Lepas tu apa yang berlaku? Dibuat laporan kepada polis, polis datang, tuan-tuan sekalian. Bila polis datang, untuk pengetahuan tuan-tuan, polis dia akan datang termasuk dengan juru gambar. Tuan-tuan tengok aksiden umpamanya, kan, polis trafik. Polis trafik datang, dia akan datang dengan juru gambar polis. Sebab juru gambar polis ni dia akan ambil gambar mayat, kedudukan mayat, darah tu macam mana, motosikal tu tercampak belah mana, kereta yang langgar tu ada dekat mana, dia akan ukur dan sebagainya. Itu tugas mereka, tuan-tuan. Bila tuan-tuan ikuti perbicaraan kes Norita, tuan-tuan akan dapati bagaimana dua orang yang datang mula-mula tu, yang memperkenalkan diri mereka sebagai polis, tuan-tuan sekalian, mereka tidak membenarkan juru gambar polis masuk dalam bilik tu untuk ambil gambar. Tak benar, kan? Kemudian apa yang berlaku, tuan-tuan? Lepas mereka berurusan beberapa lama, kemudian barulah selepas itu juru gambar polis tadi dibenarkan masuk. Yang tu pun, tuan-tuan boleh bayang dah apa yang berlaku sebenarnya. Maknanya evidence, bukti yang ada di tempat kejadian, tuan-tuan sekalian, tampered with, diganggu, diubah. Sebab itu keterangan oleh teman serumah dia ni, dia bagi tahu bahawa posisi mayat tadi, kedudukan mayat tadi berbeza sebelum juru gambar tu masuk ambil gambar dengan selepas juru gambar polis dibenarkan ambil gambar. Itu ada dalam surat khabar, tuan-tuan. Tuan-tuan nak detail, tengok dalam nota keterangan mahkamah, lebih detail, tuan-tuan sekalian. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Menunjukkan bahawa ada usaha pihak yang tertentu, sudah tentu pihak tu orang yang berkuasa, yang mengganggu keterangan bukti yang ada di tempat tersebut. Ini yang kita pertikai, tuan-tuan. Kenapa diary, telefon, rekod panggilan telefon, penerimaan telefon tidak dikemukakan kepada mahkamah, supaya kita boleh tahu siapa sebenarnya yang dia duk berhubung pada saat-saat sebelum dia mati. Kenapa disembunyikan? Kenapa tidak dikemukakan kepada mahkamah? Ini antara benda yang dipertikaikan, yang mana kalau tuan-tuan bercakap dengan pengamal undang-undang, dengan para peguam, mereka boleh cerita kepada tuan-tuan secara detail tentang benda-benda yang macam ni. Jadi apatah lagi orang macam kita, tuan-tuan, rakyat biasa yang tidak ada apa-apa. Kerana itu kita minta supaya benda ni dilihat dengan baik, supaya keadilan itu ditegakkan dan jangan ada corruption.
penyelewengan kuasa, jangan ada penyalahgunaan kuasa sehingga menyebabkan berlakunya kezaliman. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wala tarkanu, jangan kamu cenderung kepada golongan yang zalim. Bukan buat zalim, tapi hati itu jangan cenderung kepada orang yang zalim. Sebab apa? Fatamassakumun nar, kelak kamu akan disambar oleh api neraka. Itu adalah amaran daripada Allah Ta'ala. Apatah lagi kalau kalau kita ni, tuan-tuan sekalian, terlibat dengan kezaliman, sudah tentu lebih dahsyat daripada itu. Jadi soalnya, sejauh manakah kita hari ini, tuan-tuan, terlibat dengan kezaliman? Itu kita kena tanya diri masing-masing. Sebab Allah Ta'ala bagi amaran, hati yang cenderung pun disambar oleh api neraka. Maka kalau kita bersekongkol, kalau kita bersama-sama dengan orang yang zalim, apatah lagi, tuan-tuan, fatamassakumun nar, itu lebih daripada disambar oleh api neraka. Itu benda yang kita sangat takut. Baik, muslimin muslimat sekalian, maka dalam kes ini, tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa antara yang dipertikaikan kerana Datuk Seri Anwar ini, bila dia bagi keterangan, dia tidak bagi keterangan secara bersumpah dalam mahkamah. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan, apabila seseorang tu didapati ada prima facie case, prima facie case maknanya ada kes yang jelas ke atas dia, maka dia akan diminta untuk masuk ke peringkat pembelaan. Untuk masuk ke peringkat pembelaan, maknanya bila tuan-tuan dituduh, saksi polis dah bagi keterangan apa semua, nanti tuan-tuan akan diminta untuk bela diri. Bila tuan-tuan diminta bela diri, kita yang mula-mula kena bercakap dalam mahkamah, lepas tu baru saksi-saksi kita yang akan bercakap dalam mahkamah. Baik, tuan-tuan sekalian, dalam sistem undang-undang sivil ni, dia bagi kita tiga pilihan untuk kita bela diri kita. Apa dia? Nombor satu, kita dipanggil sebagai memberi keterangan bersumpah, kan? Memberi keterangan bersumpah maknanya kita masuk dalam kandang saksi tu, kan? Ni sebut kandang, nanti tuan-tuan salah faham pula. Bukan kandang macam kandang lembu, kandang kambing tu tak. Kandang tu macam kotak kecil tu, kan, dalam mahkamah yang tuan-tuan nampak tinggi tu, kan, yang macam tu. Masuk dalam kotak saksi tu, kena angkat sumpah, bersumpah. Maka bagi keterangan secara bersumpah, tuan-tuan, bila kita bagi keterangan, nanti pegawai pendakwa diberi peluang untuk soal balas kita, untuk cross examine, soal balas kita. Itu peringkat nombor satu. Nilai bukti dia tinggi. Sebab apa tinggi? Sebab kita bagi keterangan secara bersumpah. Selepas itu pula kita akan disoal balas oleh pegawai pendakwa. Itu nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan sekalian, yang dibuat oleh Datuk Seri ini ialah memberi keterangan tanpa bersumpah, di luar kotak saksi, di luar kandang saksi. Bila di luar kandang saksi, dia akan bercakap, tetapi pihak pendakwa tidak boleh menyoal balas. Dia punya grade, tuan-tuan, nilai bukti tu, kualiti bukti tu, dia turun sikit. Sebab apa dia turun sikit? Kerana pihak pendakwa tidak berpeluang untuk soal balas kita. Dia turun sikit. Dalam undang-undang sivil, tuan-tuan sekalian, dia bagi peluang nombor tiga. Nombor tiga apa dia? Kita tak payah bercakap. Kita tak payah bercakap, kita duduk diam je. Kita bagi tahu dekat mahkamah, kita tak mau bercakap apa, maka kita akan teruskan kes berdasarkan kepada segala keterangan yang diberikan oleh saksi pendakwa. Ada tiga cara, tuan-tuan. Baik, mungkin tuan-tuan akan tanya, Ustaz, sebab apa bila kita nak bela diri kita, kita ambil sikap untuk berdiam diri? Sebab apa untuk berdiam diri, sedangkan itu peluang untuk kita bercakap?
Tuan-tuan sekalian, kes ni dia berbeza antara satu kes dengan kes yang lain. Contoh saya sebut kepada tuan-tuan, kadang-kadang kes tersebut kita tengok banyak keraguan. Maknanya tak perlu kita bercakap, cukup dengan kes pendakwaan tu mesti buang kes. Kita tak cakap pun tak apa. Kenapa? Sebab dalam ajaran Islam, al-bayyinah alal mudda'i, kan? Beban bukti itu atas pihak yang mendakwa, yang menuduh. Sama sebagaimana kes civil. Kes civil kata apa? Burden of proof di atas prosecution, kan? Beban bukti itu atas pihak yang mendakwa. Jadi kalau bukti dia tak kuat, bagi penerangan kita, lepas tu saksi kita juga kita kena bawa pergi mahkamah nak challenge bukti yang kita dapati yang dibawa oleh pihak pendakwa tadi sangat kuat. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, kita diberi 3 pilihan. Tapi bahaya tuan-tuan sekalian, pilihan nombor 3 ni bahaya dia sebab kita memilih untuk berdiam diri. Bila kita memilih untuk berdiam diri, tak mau jawab kes pendakwaan, yang kita bimbang apa? Yang kita bimbang ialah kita je perasan kes kita kuat, kan? Kita je rasa kes kita kuat, padahal hakim tengok kita je rasa kes pendakwaan itu lemah, sedangkan hakim yang dengar kes tu dia rasa kes pendakwaan itu kuat. Jadi bahayanya apa? Bahayanya ialah dengan sebab kita tak bagi bukti, kita tak challenge pendakwaan, tiba-tiba hakim tengok kita memilih untuk berdiam diri, dia tak ada cara untuk buat keputusan melainkan dengan hanya melihat keterangan saksi pendakwaan, bimbang, hakim buat keputusan menyamar, dia akan bagi nasihat kepada anak guam dia untuk pilih nombor 1, keterangan dengan cara bersumpah, ataupun paling kurang nombor 2 tuan-tuan, bagi keterangan tanpa bersumpah tapi duduk di luar kandang, dan tapi nilai dia adalah ke bawah sedikit. Baik, untuk setakat tu muslimin muslimat sekarang saya nak bagi peluang kalau ada sesiapa nak tanya, sebab benda ni agak teknikal, saya takut ada yang tak faham, termasuk siapa yang tak datang semalam, takut dia tak faham bila saya terangkan bahagian yang kedua ni, dia tak boleh nak ikut kronologi cerita tu. Kalau tuan-tuan ada sebarang soalan, boleh. Ya. Baik, tuan-tuan sekalian, sebab tu yang saya sebut tadi bahawa benda ni dia bergantung kepada strategi. Dan yang saya sebut tadi, risikonya ialah kita yakin dengan strategi kita, tapi kita kena ingat kadang-kadang hakim yang dengar kes dia tak berfikir macam kita fikir. Itu antara risiko yang kita terpaksa ambil kalau kita pilih yang nombor 2 dengan nombor 3. Sebab tu saya, pengalaman peribadi saya lebih suka ambil nombor 1. Dan dalam keadaan macam mana sekalipun saya suka ambil nombor 1. Cuma dia akan bergantung kepada strategi. Sebab apa peguam memilih cara yang kedua? Yang tu wallahu alam kita tak tahu, tapi mungkin dia ada sebab dia. Cuma yang saya boleh buat andaian berdasarkan kes tersebut, sebabnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok kes tersebut terlalu banyak keraguan. Contohnya ialah yang saya sebut semalam. Apa dia? Saiful buat laporan bahawa dia dipaksa untuk diliwat, betul tak? Dia dipaksa untuk diliwat. Itu yang kita cerita semalam. Tapi pihak pendakwa, pejabat peguam negara memilih untuk menuduh Datuk Seri atas tuduhan apa dia? Atas tuduhan liwat secara sukarela. Kan? Tuan-tuan faham kan? Baik, sebab apa tuan-tuan? Sebab apa? Sebab kalau pejabat peguam negara bersetuju dengan aduan yang dibuat oleh Saiful ni, pihak peguam negara akan menghadapi banyak masalah. Antara masalah dia apa tuan-tuan? Masalahnya ialah Saiful mendakwa dia dipaksa. Masalahnya Saiful tu seorang lelaki yang gagah, yang sihat.
pegang tangan belah kanan, seorang pegang tangan belah kiri, seorang pegang kaki belah kanan, seorang pegang kaki belah kiri. 4 orang pegang kita. Nak lari tak boleh. Yang tu paksa lah. Ataupun Datuk Seri Anwar pegang kayu baseball ataupun kayu golf. Buka seluar, kalau aku ketuk dengan kayu golf contohnya. Paksa lah tu. Tetapi sepanjang keterangan di mahkamah, ada tak keterangan yang menunjukkan bahawa Datuk Seri paksa dia? Ada tak tuan-tuan? Tak ada. Ya. Betul. Baik, betul. Dia macam ni. Dia ada satu unsur yang disebut sebagai sexual harassment. Contohnya tuan-tuan sekalian, majikan dalam institusi kehakiman dituduh sebagai memaksa hakim di bawah dia ni untuk buat oral sex kepada dia. Pernah berlaku. Hakim sama hakim. Cuba tuan-tuan bayang. Kan, hakim sama hakim ni. Tuan-tuan akan kata, ustaz, ya ke ustaz? Tuan-tuan ingat ni hikayat apa ni? Dah bukan hikayat dah. Ini kuliah ni, kuliah maghrib. Nanti tuan-tuan bacalah, tuan-tuan pandai kan, menggoogle kan pandai. Cuba tanya Syekh Google. Tuan-tuan akan jumpa kes yang mana hakim dengan hakim. Ada. Apa yang pelik tuan-tuan? Di dalam negara kita, hakim mahkamah syariah pun ditangkap khalwat. Apa yang pelik? Kan? Apa yang pelik, ketua pendakwa syar'i juga ditangkap atas tuduhan rasuah. Apa yang pelik, orang yang bekerja di pejabat agama terlibat dengan saya nak sebut pun payah, tapi terlibat dengan perkara-perkara yang tidak baik dengan kaum wanita yang janda, yang isteri orang, yang mengadu masalah dan sebagainya. Itu realiti yang kita kena terima. Baik, balik kepada cerita ni, tuan-tuan sekalian. Jadi bila majikan paksa kita, majikan paksa kita, menyebabkan kita terpaksa, maka dalam undang-undang sivil itu dikira sebagai paksaan. Tapi tuan-tuan sekalian, yang kita nak kena tahu ialah, satu yang tuan-tuan kena tahu, dalam agama kita, bila kita sebut paksaan, dia panggil ikrah. Ikrah dalam agama kita, dia mestilah benda tu dia boleh buat. Dia boleh buat. Masalahnya ialah, Saiful ni pada hari kejadian yang dia dakwa dia dipaksa, tuan-tuan sekalian, esok tu dia datang pula. Kalau kamu kena paksa, kamu tak suka, kamu datang pula hari esok tu pasal apa? Nampak tak? Nampak? Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, dan tuan-tuan pun tahu bahawa dalam kes yang melibatkan Datuk Seri, dulu pun masalah tarikh, dia tukar tarikh berapa kali? Yang kes yang dulu, yang bukan yang sekarang, hak dulu, tukar tarikh berapa kali? Disebabkan oleh villa tu belum wujud pada masa tarikh yang ada pada kertas pertuduhan. Itu menunjukkan apa tuan-tuan? Itu menunjukkan bahawa ada niat jahat di pihak yang memulakan kes berkenaan. Ada niat malafide. Dalam Islam tuan-tuan, dalam undang-undang sivil sekalipun, bila ada keraguan macam ni, dia kena buang kes. Tapi kita nak buat macam mana tuan-tuan, kerana dia melibatkan unsur politik, elemen politik dalam perkara yang macam ni. Baik, wallahu alam. Ya. Tuan-tuan sekalian, wallahu alam, dia masalahnya dalam masyarakat kita, sebab tidak ada
kesatuan. Tidak ada kesatuan. Kita berpecah. Perpecahan ini bukan sahaja di kalangan peguam, tapi juga melibatkan di kalangan orang yang berilmu agama, golongan agamawan. Dan sebabnya tuan-tuan sendiri maklum, manusia ni dia ada kepentingan yang tersendiri, menyebabkan sikap dia itu ditentukan oleh keperluan diri dia, bukan sikap dia itu ditentukan oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu yang jadi masalah. Saya ambil contoh tuan-tuan sekalian, walaupun saya tak suka bagi contoh ni, tapi saya bagi contoh sebagai pembayang. Nak cerita cara jelas dekat tuan-tuan, kamera ada berapa? 4 ni. Jadi nak kena tapis banyak kan. Dia macam ni politik ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengoklah, sebab apa orang yang rapat dengan Datuk Seri ni ramai dah yang berpaling tadah kan, yang keluar kan, yang keluar daripada sokongan dan sekarang ni menentang. Kalau tuan-tuan tengok balik orang-orang ni, tuan-tuan akan tengok bahawa orang ni orang yang dia bermasalah. Ada orang yang tak ada kerja, dengan sebab dia berada dengan Datuk Seri menyebabkan dia hilang pekerjaan. Bila dia hilang pekerjaan tuan-tuan, orang lelaki hilang pekerjaan macam mana? Balik rumah isteri beletih, betul tak? Takkan abang nak menganggur je, isi borang apa ni anak sekolah, kira-kira nak tulis apa? Takkan nak tulis menganggur kan? Jadi kita pun sakit kepala. Jadi kita perlu kepada pekerjaan. Bila kita perlu kepada pekerjaan, di situ yang jadi masalah tu. Di situ jadi masalah, sehingga menyebabkan akhirnya cara untuk mendapatkan pekerjaan ialah dengan kembali kepada pihak yang menentang Datuk Seri, supaya dia mudah dapat pekerjaan. Dan itu berlaku kepada kawan-kawan saya. Antara orang ni tuan-tuan sekalian, bukan orang lain, kawan kita, dan kita kenal siapa mereka. Berapa lama mereka menganggur, tidak ada pekerjaan, menyebabkan mereka terpaksa terlibat dengan perkasa dan sebagainya. Sedangkan mereka ni orang yang baik, macam mana boleh terlibat dengan perkasa? Akhirnya kita tengok orang ni sebab dia ada keperluan dia, maka dia mengubah sikap. Sama juga orang yang dulunya tuan-tuan, kereta Mercedes, kereta mewah menjala depan rumah, bila menjadi kes yang macam ni, menyebabkan benda tu ditarik balik kan, dia hilang keistimewaan tersebut. Dia boleh hidup tak tuan-tuan? Dia tak boleh hidup. Yang boleh hidup siapa dia? Orang macam tuan-tuan, macam kita, macam saya. Saya tak ada masalah, Mercedes tak ada pun. Tuan-tuan tengoklah kereta saya, kereta apa kan? Tak jadi masalah. Sebab kita dah didik diri kita, kemewahan kita akan dapat hanya dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang syubhah. Kita dah didik diri kita daripada dulu. Sedangkan orang-orang ni tuan-tuan, dia kejar benda, dia tak kira halal haram, menyebabkan bila dia hilang, dia nak dapat balik, dia juga takkan kira halal dan haram. Maka orang macam ni, dia akan tinggalkan Datuk Seri. Sebab tu tuan-tuan tengok berapa ramai dah tinggal. Dan tuan-tuan tahu akhlak dia macam mana, peribadi dia macam mana. Saya bukan nak kata mereka jahat, tapi tuan-tuan nilai sendiri keadaan mereka tu macam mana. Dan kita tahu masalah pribadi mereka macam mana, dan kemudiannya mereka apa ni, bertukar sikap. Sama dengan golongan ulama. Golongan ulama yang kita tak faham tuan-tuan. Saya bagi satu contoh yang mudah. Macam Kasim Ahmad. Apa yang susah nak kata dia sesat? Kemudian Tun Mahathir mempertahankan Kasim Ahmad. Setengah golongan agamawan ni yang kata the so called ulama, konon-kononnya ulama tuan-tuan sekalian, dia tak berani nak kritik Tun Mahathir tuan-tuan. Padahal terang-terang Tun Mahathir mempertahankan Kasim Ahmad. Kasim Ahmad tuan-tuan baca fatwa, jelas sebut bahawa Kasim Ahmad ni buku dia, siapa yang beramal dengan buku dia, dia murtad. Bukan fatwa saya, tapi fatwa daripada majlis fatwa. Kalau orang yang beramal dengan buku Kasim Ahmad tu murtad, Kasim Ahmad tu Islam? Nak tanya tuan-tuan, Islam? Oh, Islam ustaz. Oh, jadi yang murtadnya yang beramal dengan buku dia, yang tukang karang buku tak murtad. Ni logik mana tuan-tuan pakai ni? Logik mana? Sampai sekarang ada tindakan terhadap Kasim Ahmad? Tidak ada tindakan. Apatah lagi bila Tun Mahathir mempertahankan Kasim Ahmad. Apa yang golongan ilmu buat? Tak apa saya sebut nama, golongan ilmu kan, apa yang mereka buat?
Adakah mereka masih nak berpegang kepada hadis, oh dengan pemimpin kita kena pegang tangan dia, kena bawa pergi tempat sunyi, bagi nasihat dekat dia? Tuan-tuan, Tun Mahathir bukan pemimpin dah. Tun Mahathir bukan pemimpin, dia bekas pemimpin. Kenapa tak kritik Tun Mahathir? Masih tak mau kritik Tun Mahathir, tuan-tuan. Sebab itu kita mempertikaikan keikhlasan golongan macam ni. Wallahu a'lam. Ya, ya. Boleh. Ya, ya. Baik, tuan-tuan sekalian, sebenarnya kalau tuan-tuan tengok Kasim Ahmad ni, daripada dulu bukan kata tak pernah ada perdebatan, perbincangan, dah banyak kali. Saya pernah berjumpa dengan Mufti Pulau Pinang, Datuk Haji Hassan kita, dan kita pernah jumpa dengan rakan-rakan kita yang lain. Dan tuan-tuan baca dalam surat khabar pun sebenarnya sudah banyak pertemuan dengan Abim dan sebagainya, dengan gerakan Islam yang lain, dengan pertubuhan ulama yang lain dan sebagainya. Sudah banyak pertemuan dengan dia. Bukan kata tak pernah. Jadi bila kita dah jumpa banyak kali, tuan-tuan, dia yang duduk, Tun Mahathir yang mempertahankan Kasim Ahmad dengan mengatakan pasal apa tak ada orang berani berdebat dengan dia. Bukan kata tak pernah berdebat. Fatwa keluar, tuan-tuan sekalian, bukan kata mereka tak pernah berjumpa. Fatwa tu keluar selepas mereka dah jumpa banyak kali, dan bukan satu pihak yang berjumpa dengan Kasim Ahmad, banyak pihak, termasuk Abim dan sebagainya yang kita cerita tadi. Jadi selepas banyak pertemuan dengan dia, tiba-tiba dia kata tak ada orang jumpa dengan dia. Tuan-tuan, saya nak sebut, saya bukan nak ungkit cerita lama, tapi pernah ada ustaz yang tak setuju dengan saya, tuan-tuan. Dia duk kata bila dia telefon saya tak pernah angkat telefon. Itu perangai ustaz tu, tuan-tuan. Itu perangai ustaz. Sedangkan bila masa dia telefon kita tak tahu. Sama macam dengan Kasim Ahmad, tuan-tuan. Kasim Ahmad ni jumpa banyak kali dengan dia, dia masih kata tak ada orang yang berani berdebat dengan dia. Orang macam ni, tuan-tuan, kita dah jumpa banyak kali. Tuan-tuan rasa apa yang patut kita buat? Dia menafikan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah sahaja. Yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kalimah orang munafik. Orang macam tu kita patut buat apa? Jumpa dah banyak kali dah, kan? Jumpa dah banyak kali, tapi dia duk kata bahawa tak ada orang berani jumpa dia. Dia dengan angkuhnya kata tak ada orang berani jumpa dengan dia. Nombor satu. Nombor dua, fatwa dah keluar, dia sesat. Dan siapa yang beramal dengan buku karangan dia murtad. Apa yang patut kita buat? Dalam sejarah Islam, tuan-tuan, saya minta maaf saya nak sebut, dalam sejarah Islam, seorang yang pernah menghina Nabi, nama dia Ka'ab bin Al-Ashraf. Nabi hantar sahabat untuk bunuh dia. Bunuh dia. Kita nak simpan buat apa lagi orang macam ni? Berdebat dah banyak kali, bincang banyak kali, alih-alih dia jumpa reporter, tak ada orang berani berdebat dengan dia. Apa yang patut kita buat? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kuasa. Tapi masalah kita, tuan-tuan, sebagaimana yang tuan-tuan tahu, dalam negara kita ni tidak memungkinkan untuk tuan-tuan ambil tindakan sebagaimana yang jumhur fuqaha kata, man badala dinahu faqtuluh, bunuhlah orang yang menukar agama dia, yang terkeluar syahadah dia. Walaupun dia mengaku dia Islam, tapi kalimah yang keluar daripada mulut dia bukan kalimah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang saya sebut, tuan-tuan, fatwa sendiri yang sebut benda tu. Wallahu alam. Kita berhenti setakat ni boleh? Satu lagi, last last. Baik.
Baik. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tanya saya lah, kalau tuan-tuan tanya saya secara peribadi, saya lebih suka Datuk Seri bersumpah. Kalau tuan-tuan tanya saya lebih suka Datuk Seri bersumpah. Kalau tuan-tuan tanya saya, kan? Tapi kalau tuan-tuan tanya dari segi undang-undang, undang-undang jenayah, dia tak boleh dibuktikan dengan cara yang macam Saiful Bukhari duk buat tu. Tak boleh. Dia tak boleh bila kita tuduh orang tu, kan, kita bukti dengan sumpah. Tak boleh. Jadi kalau satu orang tu dia tak mau bersumpah, itu terpulang kepada dia. Sebab apa tuan? Sebab sumpah ni dia satu benda yang sebenarnya tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Kecuali kita terpaksa. Sebab tu saya kata tadi, kalau tuan tanya saya secara peribadi, saya lebih suka, na'udzubillah, bukan saya minta berlaku pada saya, tapi kalau benda tu berlaku kepada saya bersumpah, kan? Sebab bagi saya tidak sukar untuk saya bersumpah. Tetapi kalau satu orang dia tak mau bersumpah, itu adalah hak dia dari segi undang-undang. Sebab pembuktian mesti dengan apa dia? Nombor satu, saksi, kan? Dan nombor satu, pengakuan orang tu. Kalau orang tu tak mau mengaku, dengan saksi. Kalau tidak dengan saksi, apa dia? Qarinah, kan? Circumstantial evidence. Kita bawalah apa bukti, darah ke, air mani ke, senjata dan sebagainya, yang ada alibi dan lain-lain dan sebagainya. Itu antara yang kita kata sebagai qarinah, yang termasuk di bawahnya berada di bawah bayyinah. Itu antara perkara yang kita mesti ketahui berkenaan dengan undang-undang. Jadi kalau tuan-tuan tanya saya jawab macam tu. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu boleh? Boleh? Baik. Jadi muslimin muslimat sekalian, terima kasih di atas ruang yang diberikan kepada kita pada kepada saya pada malam ini. Mana yang baik itu, mana yang bermanfaat itu, moga-moga ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang silap itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.